salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Kuskom Datuk Iwan Benedict, rakan-rakan menteri yang hadir, ini tengok betapa pentingnya penjajah peniaga kecil. Ramai menteri itu hadir. Kemudian Teman-teman Menteri Ramadan dan rakan-rakan lain, KSU yang lebih, maknanya yang pegawai tertinggi negara, Ketua Sulusan Negara Tan Sri Zamzam Azri pun hadir. Timbalan Ketua Menteri Muhammad, Exco, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan, Datuk Zainal dan seluruh parlimen-parlimen penjaga yang hadir. Oh, hidup Presiden ya. Presiden keadilan ya, Presiden. Terima kasih. Saya tambah gembira ini. Tahun lalu kita di Penampang di Sabah, tapi yang ini di Suruhanjaya, Matampau. Saya menjaga sah menjadi tuan rumah pada hari ini. Jadi Datuk Iwan bisik, kalau tuan rumah takkan tak bagi tambah peruntukan. Jadi untuk hari penjajah dan peniaga kecil, memang peruntukan diberikan melalui peruntukan sedia ada kementerian. Keduanya seperti mana disebut oleh Datuk Iwan Benedict, dari 20 juta yang diperuntukkan, 1 juta diberi kepada persatuan untuk perjalanan kegiatan mereka. Tapi tidak ada peruntukan khas untuk hari penjajah kerana sebelum ini belum ada dasar penjajah peniaga kecil. Jadi terima kasih kepada KSU dan Almi kerana sekarang mempersiapkan kerangka dasar penjajah peniaga kecil yang akan kita luncurkan. Maknanya untuk tahun depan harus ada peruntukan khas untuk hari penjajah peniaga kecil. Untuk tahun ini katanya sedikit saja kekurangan lagi, maka saya tambah RM250,000 untuk hari panggil hari ini. Kerana menteri sebut pada saya, dia kata cukup, cuma kurang sikit. Kalau dia kata tak cukup tadi, 50 juta pun saya lulus. Baik. Pertama saya nak jelaskan mengapa dasar kerajaan, dasar madani ini menekankan soal rakyat di peringkat bawah. Dan kalau saudara-saudari lihat seluruh dasar penyasaran subsidi, 85% tak dikenal, mana tak ditarik subsidi. Dalam ucapan-ucapan yang di parlimen, kita tarik subsidi, tarik hanya untuk 15% yang tertinggi. Itu pun kita nak kaji lagi. Jangan beban pula, 15 kalau pendapatan dia 13,000 katanya rendah, kita tingkatkan lagi. Jadi sepatutnya orang politik, dia patut bela 85% ni penjajah, peniaga, petani, nelayan. Ini di parlimen dia berucap pertahankan golongan kaya dan mahakaya. Bila masuk kampung, kami pembela Melayu kampung. Tak betul. Tapi bila bercakap di parlimen, kami pembela golongan kaya. Saudara, kita tak tambah cukai. Kalau dari segi penyasaran subsidi, kita hanya tarik subsidi. Apa ada subsidi? Bantuan. Bantuan untuk rakyat susah. Apa ada subsidi? Macam sedekah. Kita tarik sedekah, dia bayar harga pasaran. Dulu kita buat elektrik. Elektrik yang di Dewan ni siapa pun tak bayar, tak naik peningkatan. Kerana subsidi tak ditarik balik. Yang ditarik balik untuk golongan atas. Berapa aircon di rumah? 7. Fan 6.
bayarlah sikit. Bukan bayar cukai tambahan, bayar ikut kadar pasaran. Yang kita tarik itu subsidi. Subsidi mana-mana negara ini sepatutnya untuk rakyat susah atau kelas menengah. Tapi yang didengar di bawah lain. Sebab tu saya nak peniaga kecil dengan penjajah, tolong jelaskan, dasar ini dasar bantu rakyat. Dari mana nak dapat wang? Kalau negara ini orang kaya kita bayar. Ada yang pendapatannya 1 juta sebulan, 1 juta ringgit sebulan. Subsidi elektrik bagi, subsidi minyak bagi. Munsabah, tak munsabah, tak masuk akal, diteruskan. Jadi saya ini yang saya lakukan. Bila kita tarik subsidi daripada dia, barulah kita bantu penjajah dan peniaga. Datuk Zainal kata okey bantu. Dari mana saya nak dapat wang? Dari jimatkan belanja negara. Jimat dari mana? Orang kaya janganlah bagi sedekah. Subsidi bagilah orang susah. Jadi saya nak sudah faham hal ini. Begitu juga bila kita bincang penjelasan subsidi baru-baru ni bijak RON 95. Kita tak naik bagi rakyat. 85%, B40, M40, malah T20 pun jadi tinggal 15 di atas. Itu pun kita kaji, kita bimbang. Takut bila dikenakan, orang tu mungkin gaji 13,000 pendapatan, anak 5, 2 di universiti, mungkin terbeban. Itu sedang dikaji oleh kita supaya bila kita tarik subsidi, jangan menyusahkan. Wah, tapi saya tengok di media sosial, parti-parti pembangkang gaya rendah bercakap ini tak adil. Nak adil bagaimana kepada rakyat? Kalau orang yang dapat pendapatan 100,000 sebulan, 100,000 ringgit sebulan pun kita bagi subsidi. Ini perlu faham yang ini, saudara. Baik, itu soal cukai. Ada ahli parlimen, termasuk ahli parlimen di sini, yang kata ini kerajaan Madani apa? Cukai orang miskin, orang kaya tak bayar cukai. Kamu ngaji ekonomi apa ni? Kamu dengar kau macam belanjawan? Kamu faham ke dasar? Padahal cukai kita ini, yang sekarang SST, penyasaran subsidi, semua kita kenal kepada orang kaya. Tapi bila bercakap di kampung, dengan Quran, dengan hadis, kemudian bagi kenyataan yang palsu. Ada orang kata bila saya jawab, dia kata mana boleh Perdana Menteri jawab disebut. Jadi kerja Perdana Menteri apa? Harus jelaskan. Saya nak saudara faham. Kalau tidak, kita tak boleh takbir dengan adil. Ini sekarang heboh pasal nafas. Nah, itu pulang pada siasatan. Tapi kita nak yang ambil, yang dapat baja benih ini, kita nak supaya harga patut, yang import cara betul, itu saja. Saya dah lama marah pada kartel ni. Kartel ni mana apa? Mana kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Jadi kena faham mengapa siasatan dilakukan. Siapa saja tanpa kecuali. Ada kes SPRM masuk. Kalau kes jenayah, polis diraja masuk, tak kira dia jabatan apa, pangkat apa, syarikat kerajaan ke syarikat swasta. Nafas betul bebas, tapi di bawah kuasaan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baru ini kes khazanah. Itu khazanah pengurusi sekarang Perdana Menteri. Tapi saya tak halang siasatan. Sama ada kes dulu, ya ini kes dulu. Tapi kalau kes sekarang pun, ada saja laporan sama ada Perdana Menteri pengurusi atau tidak. Kalau salah siasat, kalau salah dakwa, kalau salah hukum, saya tidak peduli. Baru boleh kita perintah adil. Ya. Jadi saya harap rakan-rakan utama penjajah kecil tahu bagaimana saya nak bela. Rakan-rakan tahu gaji semua naik pegawai kerajaan,
Kenapa? 12 tahun tak naik, kerja lebih kuat, saya lagi tegas, tak tolak ansur, saya bagilah yang adil kepada dia. Menteri, malah menteri, potong lagi 20%. Perdana Menteri tak ambil gaji lagi. Wah, tapi mana tak ambil gaji? Malaikat kata ambil gaji. Tak ambil gaji pun kena marah. Saya bercakap dengan Azizah, geram-geram, ambillah gaji tahun depan. Tengok dia nak kata apa pula. Dulu tak mau ambil gaji, sekarang ambil gaji pula. Salah pula. Ini apa dia perangai buruk dengan ni? Ya, ini maknanya cemburu. Saya bukan miskin. Saya tak ambil gaji, saya tak miskin. Elok ahli parlimen saya ambil. Azizah pada ahli parlimen, cukuplah. Rumah ada kerajaan bagi. Naik kapal terbang, kerajaan. Naik kereta kerajaan. Dah berjuang lama, khidmatlah kepada rakyat. Ini yang saya nak lakukan. Pun kena maki lagi. Itu kadang-kadang saya boleh sebut, lawan tetap. Baik, jadi saya nak jelaskan sebab mengapa saya berani cakap depan penjajah dan peniaga. Kerana saya sungguh-sungguh. Tahun pertama semasa saya jaga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, apa saya buat? Nak suruh saya buat bangunan mercu tanda yang hebat, tak payah lagi dah. Orang dah tengok Perdana Menteri ini tak ada bangunan tinggi. Saya kata dah, Bandaraya Kuala Lumpur saya kata harus dikenali dengan kebersihan, dengan gerai, warung, restoran kecil yang bersih dan indah. Itu yang utama saya. Dan hari ini banyak perubahan, 780 lebih yang dah siap. Dan sekarang walaupun dilakukan banyak oleh Dewan Bandaraya, KPKT. Dan ini saya juga telah cadangkan semua kerajaan negeri. Bila bercakap soal kota, gedung-gedung besar biar sektor swasta buat. Dia nak buat bangunan, nak buat hotel, dia buat. Kerajaan tumpu ni gedung-gedung kecil, warung, penjajah. Tak malu, bukan main hebat. Mana Pulau Pinang, mana Kuala Lumpur, mana Johor Bahru. Tengok gerai warung yang ramai orang kita makan, 80% pergi ke warung dia nak roboh. Lampu tak menyala, tandas, busuk dan kotor dan pecah. Apa bangga kita begitu? Tak. Sebab itu saya kata tumpu bidang. Bukan saja di Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kelantan, saya dengar pasar Siti Khadijah 10 tahun bumbung bocor, tandas rosak, lantai pecah. Saya pergi lepas menghadap Tuan Sultan, pergi keperluan 5.6 juta. Kita lulus masa itu juga 5.6 juta untuk bangunkan semula pasar. Sebab apa? Ada 2,800 penjajah, peniaga kecil di situ. Itu yang daftar. Yang tak daftar kata mungkin ada lagi. Mungkin hampir 3,000 penjajah kecil. Karena saya nak Kota Baru terkenal juga dengan gerai dan warung dan pasar yang bersih. Jadi ini dasar kita. Ini baru madani, ini baru manusiawi, ini baru karamah insaniyah. Ini saudara, saya tak tahu langsung. Rakan-rakan jamaah menteri ada, KSN ada dalam mesyuarat. Bab ini kita begitu kuat. Sebab itu Kementerian Kuskom bawah Saudara Iwan Menedik, Ramanan dan KSU, kita bagi keutamaan, kita bagi peruntukan dan kita bagi kesaan supaya ada dasar dan turun ke bawah dan bantu rakyat di peringkat bawah. Dan terima kasih kepada Allah. Kemudian dicadang pula gerai, warung di kota. Bagaimana dengan pegang kecil? Dia tak termasuk bawah balik bandaran. Kalau di Pulau Pinang masuk dulu. Tapi di banyak negeri-negeri lain, di Sabah, di Sarawak, di Pahang, Kelantan, pegang-pegang kecil tak masuk bawah balik bandaran. Dia bukan bawah KPKT.
Jadi proyek-proyek tak sampai. Itulah sebabnya mengapa kita tambah peruntukan dan disebut tamu madani di kawasan-kawasan yang dalam, luar sikit, supaya diberikan perhatian kepada peniaga penjajah kecil yang di luar bandar. Kita luluskan. Dalam belanjawan kita lulus tambahan 100 juta yang dibagikan kepada kementerian-kementerian, dan saya akan perhatikan seperti yang disebut oleh Menteri bahawa sebahagian peruntukan itu sampai kepada Kuskom dan diuruskan supaya bantu penjajah dan peniaga kecil termasuk kesatuan. Saudara-saudara, yang saya sebutkan ini penting kena faham ya. Kerana kalau kita restoran 5 bintang ada, tak apa, siapa ada duit pergilah ke sana. Restoran ada. Tetapi kalau kita tengok, kata di Seberang Jaya, yang mengguna atau yang sampai ke warung, restoran kecil, peniaga kecil, beli belah ini, lebih banyak rakyat, lebih ramai rakyat ke warung, kedai-kedai kecil, sama ada kedai makan atau beli belah, itu lebih ramai berbanding atau ketimbang restoran-restoran besar. Baik. Sebab itu peruntukan kita pun harus adil. Kita bagi perhatian kerana majoriti rakyat. Bila saya tekankan di bandaraya, perhatian yang lebih oleh Dewan Bandaraya, kerana warung-warung itu memalukan sebelum ini. Sebab saya kata 80% rakyat pergi ke situ. Yang peringkat atas naik ke restoran-restoran besar. Sebab itu kalau sudah tengok, lihat pengalaman saya, tiap hari Jumaat, sebelum solat Jumaat, saya sampai ke gerai atau warung atau restoran kecil, makan dulu sebelum tunai solat Jumaat. Supaya orang jangan kata Perdana Menteri dekat pilihan raya baru nak dukung anak, baru nak berjumpa orang miskin, baru nak pergi gerai sebelum pilihan raya. Saya tidak. Tiap minggu hari Jumaat saya ke warung dulu, niaga kecil dulu, sebelum sampai ke masjid. Dan di situ banyaklah dikomplain, harga gula, beras tak cukup ke, atau bumbung tak bocor sekejap ke, atau berlantai tak bagus. Jadi kita tengok dan lihat sendiri, dan kita santuni dan faham masalah rakyat. Dan ini yang kesan kita kepada pemimpin-pemimpin, mesti turun, kerana siapa nak lihat peniaga kecil ni, tak ada masalah. Kerana ekonomi kita sedang rancang. Kita ada pelaburan bilion-bilion masuk. Baru ni AWS, Google, Microsoft, Nvidia, Infineon, ini yang besar-besar, puluh-puluh bilion masuk. Betul, kita kena bagi perhatian. Tetapi jangan lupa bahawa pembangunan ini mesti lebih merata. Mesti ada pengagihan. Yang golongan atas, pelaburan kita perlu menjamin pekerjaan. Tetapi di sebelah kelang-kelang besar perbelanjaan bilion-bilion, perlu juga ada warung-warung dan pusat peniaga kecil. Kerana yang bekerja itu bukan semua pengurusan besar. Bila Google Chief datang ke KL dan makan dengan dia, saya bagi cerita bab ini. Dia kata bila Google datang, pelaburan dia 10 bilion ringgit. Dia bayar gaji jurutera, pengurusan semua tinggi. Tapi saya kata 70% ni di bawah, pekerja kilang dan sebagainya. Mereka tak akan pergi ke restoran besar. Mereka akan pergi beli belah di pusat-pusat peniaga kecil dan makan di gerai dan warung. Dan inilah sebabnya mengapa kita harus beri perhatian dan sediakan tempat perniagaan yang selesa di kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. Ini dasar kerajaan yang ada sekarang, dan saya percaya untuk maksud ini, walaupun kementerian lain juga terlibat,
Sultan Sim ada pasal Perkeso, juga saya tengok ada penyelarasan dengan persatuan dan cadangan persatuan dan koperasi. Saya setuju, saya minta selaras dengan angkasa supaya jangan bertindih. Angkasa sudah ada pusat-pusat pengedaran hampir setiap daerah. Jadi satu penjaja dan peniaga kecil harus ada koperasi yang boleh bergabung supaya mengurangkan kos pengurusan dan pentas perak. Saya tak mahu umpamanya bagi juta ringgit, kos tinggi. Ini macam saya kritik dulu mula-mula RISDA. Apa dia RISDA? Pekebun kecil kita. Pusat bantu pekebun kecil kita. Apa tumpuan dia pertama? Buat gedung besar di Kuala Lumpur. Saya tak fikir ini bukan satu pendekatan yang sesuai. Itu dulu, kita dulu. Tapi cara bagi tahu pengalaman ini harus kita pelajari. Dan sebab itu kita boleh lihat umpamanya badan-badan kerajaan, syarikat-syarikat besar, DNB, Petronas, Bank dan bawah khazanah, BNB, dan keseluruhannya itu sampai dah 1 triliun ringgit. Saya bagi ingatan kepada mereka, mesti ada program menyantuni rakyat di peringkat paling bawah. Jadi kita akan selaraskan ini. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Menteri dan seluruh keluarga Puspom dan semua rakan-rakan, terutama penjajah dan peniaga kecil dari seluruh Malaysia yang datang ke sini hari ini. Dan soal peruntukan, saya tak bimbang. Yang penting kerja. Kerja, jangan bocor, jangan tiris, jangan sakau. InsyaAllah negara ini akan diberkati Allah SWT dan peruntukan akan bertambah dan melimpah tahun demi tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan dan lapas perhatian sebentar tadi. Majlis memohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tan Motor terus kekal berada di atas pentas bagi sesi peluncuran dasar pembangunan penjajah dan peniaga kecil negara 2030. Dengan ini majlis turut menjemput